kendalikan perniagaan. Itu bezanya. Itu beza. Kita Melayu ni kadang-kadang ada PhD. PhD tahu tak? Pasal hasad dengki. PR juga tidak boleh kendalikan perniagaan. Bermakna dia kena membantu isteri dia. Dia kena membantu. Bukan dia kendalikan perniagaan. Sekarang ini mereka ini kendalikan perniagaan. Itu bezanya. Itu beza. Sebab apa dia orang ini tidak peduli? Sebab undang-undang PBT ini memang tak kuat. Undang-undang imigresen tak kuat. Saya cabar imigresen. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sembilan. Tanpa mai buat serbuan. Kalau dia orang tak lari, saya tak akan turun lapangan dah. Kalau dia orang tak lari, kita ada. Ramai sini orang-orang kita ada. Ramai. Kalau dia orang tak lari, saya tak akan main dah. Itu saya bagi tahu. Jangan lari. Biar berkuasa boleh tunggu saya. Aduh. Itu saja. Baik. Satu saja. Satu lagi ni. Okey. Ada tak kedai runcit imigresen bawa keluar permit jaga kedai runcit berorganisasi? Itu yang diri dia tak. Dia kata PR tak boleh. Pergi buka undang-undang, baca undang-undang. Ini isteri kena ada. Tak boleh lah. Kalau isteri ada tapi ada masalah macam mana? Saya tak tanya saya. Ini undang-undang. Saya tanya lah. Ini undang-undang. Ni tanya lah undang-undang. Ni tanya undang-undang lah. Ini tanya lah. Tanya lah. Kita undang-undang. Kita pun tak mau duduk sini. Anak Yusuf. Jangan banyak bunyi lah. Banyak bunyi hari ni. Orang jangan naik. Oh kan dia bagi tahu balik pula. Kita kasih tahu bukan mau kasih gaduh. Kita kasih tahu lah. Kita bagi tahu. Sekarang ni kita tanya immigration datang untuk serbu. Okey, cerita. Nama bos ini? Saifan Ali Khan. Saifan Ali Khan Bin Afsar bin Afsar Khan daripada SWAT. Tak, daripada Port Dickson. Bapa Bapa sebagai Mardan. Mardan ya, Mardan semua belah utara. Mardan, SWAT, Peshawar semua daripada utara. Komuniti semua daripada utara. Okey, sahabat itu saja. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey. Apa berbeza? Ini saya bagi tahu perbezaan rakyat warga negara instan dengan rakyat Malaysia. Okey. Ini instan. Assalamualaikum. Ini lagi satu penyakit aku tak tahu. Dia ada lesen kah, tak ada lesen kah? Hang apa peduli kalau dia kena saman pun hang kena bayar kah? Duk tanya dia lesen dia ada ke tak ada. Hang tak tahu kah JPJ JPJ ada keluarkan lesen untuk orang asing pun lebih mahal daripada orang tempatan tau. Itu okey. Kawan I baru je buat lesen dekat 2000 lebih habis. Ya dulu memang dia tak ada lesen. Tapi sebab sekarang kan JPJ banyak buat roadblock kan. So dia buat lesen. So tak ada masalah. So kenapa hang sibuk-sibuk duk rakam? Lepas satu-satu orang sibuk je duk cari kesalahan orang tu. Kalau dia kena saman ke, motor dia kena bawa pun, apa masalah hang? Orang Melayu, saya pun orang Melayu, saya malu tau. Orang Melayu buat macam ni tau. Tak payahlah nak cakap tiga bangsa bersatu, tak payahlah. Bersatu apa? Mereka pun manusia. Mereka pun ada baik, ada jahat. Kita pun orang tempatan ada baik, ada jahat. So kalau mereka mencuri ke, merompak kan, tak apa. Kau bagi hukuman. Mereka pergi keluar cari rezeki. Tentang mereka ada lesen. Tentang hang yang tak ada lesen. Orang kita pun banyak yang tak ada lesen. Betul tak? Yang tak ada orang cakap yalah, yang tak renew rotek lah semua. Tak faham. Kenapa jadi macam ni pun tak faham sekarang. Dan macam satu orang buat viral, semua orang sibuk nak buat viral. Semua sibuk nak cari-cari lubang mana nak cari kesalahan orang asing, mana nak cari yang. Mereka pun manusia, mereka pun agama Islam, sama-sama orang Pakistan. So, fikir-fikirlah. Apa yang susah hati sangat ni? Faham tak? Setiap orang ada rezeki masing-masing. Dia pergi keluar mencari rezeki. Hang sibuk duk rakam dulu, duk kutuk dia. Hang pun ada lesen kan? Hang pun tahu kan JPJ ada mengeluarkan lesen untuk warga asing pun kan? Lebih mahal daripada kita. Tentang hang pun tak mampu. Amboi, geram sungguh aku. Duk dalam kereta duk sibuk duk rakam. Apa pun itulah orang cakap, Dr. Mahathir cakap. Kita Melayu ni kadang-kadang ada PhD. PhD tahu tak? Pasal hasad dengki. Aku bukan nak kutuk orang Melayu, aku pun orang Melayu. Tapi aku malu dengan perangai macam ni. Amboi, geram betul kadang-kadang aku pun. Dah lah tak habis dengan ustaz tu. Okeylah dia pergi cari lubang-lubang mana tak dapat gaji pun dia pergi cari lubang-lubang semua. Mana-mana orang yang peniaga yang asing yang meniaga pergi serang. Nak jadi hero konon. Tak apalah kalau orang sokong ustaz tu, tak apalah. Aku pun tak kisah. Tapi yang duk pergi rakam, orang tak ada lesen, duk pergi rakam orang meniaga tepi jalan lah, contohlah. Duk pergi orang meniaga payung pun hampa duk kacau.
Pasal apa? Hei, pergilah kacau jorong-jorong besar tu. Sibuk. Terkejut aku dah pagi ni buka tengok TikTok orang tu keluar naik motor nak pergi niaga. Dia ada lesen ke? Dia tak ada lesen ke? Apa hang susah? Kalau dia kena saman ke? Bukan hang nak kena bayar. Bukan dia minta duit kat hang. Bukan dia minta beras kat hang. Bukan dia minta tepung atas buat capati dekat hang. Betul tak? Hang tak payahlah nak jadi hero sangat. Sibuk-sibuk je. Okay, bye. Assalamualaikum. Ketakutan you orang pula ni macam budak kecil punya ketakutan. Manalah orang Bangla boleh dapat IC terus, orang Rohingya boleh dapat terus. Walaupun dia orang kahwin dengan perempuan Melayu dekat sini beragama atau bangsa lain beragama Islam pun menunggu 15-20 tahun baru dapat IC lah. So jangan behave like budak kecil lah. Lambakan pekerja asing tu itu memang normal lah. Di satu dunia pun banyak lambakan berlaku. Kerana orang Malaysia ni semua tak mau buat kerja yang diorang tengah buat ni. That's the problem. Dan you tunjuk orang ni tunjuk video ni serbu sana serbu sini dia orang berniaga. Yang berniaga pekerja asing tu pun orang lokal yang pakai dia orang berniaga. Yang ada orang Melayu di belakang dia orang, lesen orang Melayu. Di kawasan orang India pula ada orang India di belakang pekerja asing orang India yang dalam supermarket ke minimarket ke apa benda lah. So dia punya owner memang orang Malaysia, dia orang tak mau kerja, dia pakai pekerja asing. So that's the issue. Ramai orang cuci longkang, potong rumput, angkat sampah. Orang Malaysia semua tak mau buat. So memang akan berlaku lambakan dalam plantation estate orang Malaysia tak mau kerja. So that's why they bringing the Bangla orang Indonesia untuk kerja. So why you blame them kalau ada ramai dia orang memang dia orang datang kerja, lepas tu dia orang akan balik. Adalah 1-2 kes dia orang akan kahwin sini dengan perempuan. Kerana you orang Melayu tak mau kahwin dengan itu ibu tunggal ke, itu janda ke. So Bangla kahwin lah. Dia Muslim, dua-dua Muslim, apa salah pada saya? At least dia tanggung itu perempuan lah. Ibu tunggal tu yang juga orang Islam lain yang kasih lepas dulu kasih cerai. So don't blame lah. Dan itu perempuan pun kena hidup juga, kena cari makan juga. So don't kasih viral unnecessarily. Ada satu NGO serbu sini serbu sana, macam polis, macam immigration, macam pegawai KSPDN, macam pegawai PBT pergi tanya orang punya lesen lah, bising-bising sana buat apa. Let the government lah, kalau you rasa ada bukti kasih report, kasih tangkap lah. Bising sana bising sini buat apa. So saya harap KDN dapat, KDN ke semua badan kerajaan dapat ambil tindakan lah. Kalau berniaga memang, kalau rasa diorang berniaga tu memang foreigner, tangkap lah. Kalau ada orang dia punya tuan punya orang Malaysia, that is not wrong, tak ada salah pun. Cek dia punya permit lah. Ada matching dengan itu kedai ke tidak. Kalau semua matching, mana you boleh tangkap. So inilah persoalan yang saya mau pertengahkan lah. Jangan macam ni NGO semua main sentimen macam KDN dapat jual IC ke. Apa lah, macam budak kecil tau diorang ni. Lambakan memang lambat lah. Lambakan tu memang nampak lah. Bila sadar you boleh nampak ramai orang pekerja asing dekat sana, pasal diorang kerja di Malaysia lah. And then ada isu pula diorang pekerja asing ni dia enjoy itu minyak subsidi lah, beras subsidi lah. Diorang minyak gaji 1,500 lah. Apa salah kalau dia pergi beli itu minyak subsidi atau beras subsidi? Kesian dengan diorang lah. Dia punya basic pay 1,500 saja. Jangan cerita macam budak kecil lah. Dia orang pun mau makan juga. Hayo, saya rasa something really, you orang macam takut dengan bayang-bayang sendiri. Kalau takut sangat semua orang Malaysia buat kerja kotor tu lah. Dan kita tak payah bekerja asing. Sekarang cashier punya kerja pun orang Malaysia tak mau buat tau. Apa lagi mau cerita pasal kerja kotor? Banyak kerja tau. Driver pun orang Malaysia tak mau buat. So saya harap pakai otak sikit lah sebelum cakap.